Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk pada chapter 2, tingkatan 3, standard form. Okay? Sebelum kita masuk betul-betul kepada standard form, kita akan tengok dia punya subtopik dulu iaitu significant figures. Okay, significant figures ni dalam bahasa Melayunya adalah angka bererti, iaitu nilai-nilai nombor-nombor yang mempunyai erti. Dan dekat sini ada dia punya explanation tentang apa itu significant figures yang saya akan terangkan satu persatu lah. Okay, kita tengok ayat yang pertama, poin yang pertama ni, dia cakap kat sini. All non-zero digits are significant figures. Semua digit yang bukan kosong adalah significant figures. Saya bagi contoh dekat sini. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 123,456. Semua ni adalah non-zero digit. Digit yang bukan kosong. Jadi kesemua ini dikira sebagai significant figures. Ada berapa significant figures kat sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, semua digit yang bukan kosong dikira sebagai significant figures. Contoh lagi, 3, 2, 7. Okay? Semua ni adalah digit yang bukan kosong. Jadi, ada 3 significant figures. Contoh lagi, 1,537,258. Okay? Jadi, ada berapa significant figures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 significant figures dalam nombor ini. Okay? Jadi, kita dah tengok. All non-zero digits are significant figures. Semua digit yang bukan kosong adalah significant figures. Okey, terus beralih kepada poin yang kedua. The digit zero between non-zero digit is a significant figures. Okay, number kosong yang terletak di tengah-tengah nombor yang bukan kosong adalah significant figures. Contoh, 1001. Okey. Nombor kosong, digit kosong yang terletak di antara digit yang bukan kosong. Okay? Dia terletak tengah-tengah di antara dua digit yang bukan kosong. Dua digit ini walaupun dia kosong, dia dikira sebagai significant figures. Jadi untuk nombor ini, dia dikira sebagai 4 significant figures. 1, 2, 3, 4. Okay? Contoh lagi. 10214. Okay? Kosong ni terletak di antara dua digit yang bukan kosong, maka kosong ini pun dikira sebagai significant figures, digit yang mempunyai erti. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures dekat sini. Okey, mula-mula tengok ni jangan pening lagi . Kejap lagi kita akan tengok contoh tentang soalan yang betul nombor lah. Ni saya akan terangkan dulu tentang ayat yang diletak kat sini. Okey, jadi poin yang kedua, digit kosong yang terletak di antara dua digit yang bukan kosong, maka dia dikira sebagai significant figures. Okay, proceed kepada poin yang nombor 3. The digit 0 at the end of an integer is a significant figure according to the level of accuracy required. Okay, digit kosong yang terletak di belakang digit yang bukan kosong adalah significant figures mengikut soalan. Senang cerita macam itulah. Contoh macam ni. 2000. Okay, 2000 ni dia boleh jadi satu significant figures, dia boleh jadi dua significant figures, dia boleh jadi 3 significant figures, dia boleh jadi 4 significant figures. Okey, mengikut jenis soalan yang ditanya. Okey, nanti saya akan tunjukkan lebih tentang benda ni. Okey, tapi kalau ditanya 2000 ni berapa significant figures, secara general je dia tak cakap apa-apa, maka ini hanyalah satu significant figures. Okey, kalau disebut secara general, okey, ini dikira sebagai satu significant figures, hanya dua sahaja dikira sebagai significant figures, nombor kosong dekat belakang ni tidak dikira kalau dia tidak bagi apa-apa syarat. Apa syaratnya tu? Kejap lagi kita akan tengok contoh yang lain. Okey, contoh lagi. 450,000. Macam ni. Jadi, kalau dia bagi macam ni je, dia tanya berapa significant figures, maka jawapan dia hanyalah 2 significant figures. Hanya 4 dan 5 yang dikira sebagai significant figures. Kosong dekat belakang ni semua tidak dikira sebagai significant figures kalau tidak diberi syarat. Contoh lagi 100. Okey, ni ada satu significant figures. 5200. Okey, yang ni ada dua significant figures dan seterusnya. Okey. Jadi itulah poinnya, jika digit yang bukan kosong, digit kosong yang di belakang nombor yang bukan kosong adalah significant figures mengikut accuracy yang diperlukan. Okey, nanti kita akan tengok lebih kepada poin nombor 3 ni mengikut soalan. Okay, terus kita tengok poin nombor 4. The digit 0 at the end of a decimal is a significant figure because it determines the level of accuracy of decimal. Okay, digit kosong di belakang dalam perpuluhan lah, digit kosong di dalam perpuluhan adalah dikira sebagai significant figures. Contoh macam ni. 0.010. Yang ni. Digit dekat depan ni, 2 kosong dekat depan ni tidak dikira sebagai significant figures
Tetapi kosong yang selepas nombor bukan kosong, dia dikira sebagai significant figures. Okey, lagi sekali seulang. 2 kosong dekat depan ni tidak dikira sebagai significant figures, tetapi kosong selepas titik perpuluhan, kosong selepas titik perpuluhan yang selepas digit yang bukan kosong, dia dikira sebagai significant figures. Jadi dekat sini ada 2 significant figures, iaitu 1 dan juga kosong. Sini 2 significant figures. SF tu maksud dia significant figures. Contoh lagi, 0.023200. Okey, jadi dekat sini 2 dekat depan ni tidak dikira, mula dikira significant figures dekat sini. 2, 3, 2, 0, 0. 0 dekat belakang ni pun dikira sebagai significant figures sebab dia selepas digit yang bukan kosong dan dia selepas titik perpuluhan. Okey. Tapi kalau saya buang 2 kosong kat belakang ni, dia akan jadi 3 significant figures. Okey, yang ni akan jadi 3 significant figures. Tapi kalau 0.0232200, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 significant figures. Okey, dia faham tak ni setakat ni? Okey, kejap lagi ni saya rekod Kalau tak faham nanti saya akan upload di YouTube, kamu boleh tengok balik secara ulang-ulang. Okey, contoh lagi pasal benda ni. 0.1000000. Okey, jadi ada berapa agak-agak significant figures kat sini? Cuba jawab seorang. Hello, ada orang tak ni? 6. Ada 6. Ada 6, yes, very good, ada 6. Okey, sebab apa? Sebab kosong semua ni kat sini semuanya dikira sebab dia adalah selepas nombor yang bukan kosong dan dia adalah di dalam perpuluhan. Okey, jadi semua ni dikira sebagai significant figures. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau saya tulis dia sebagai 0.1 sahaja, walaupun nilai ni sama, okey, macam sama Okey, jadi yang ni adalah 1 significant sahaja. Okey, jadi tolong bezakanlah benda ni dan juga benda ini. Dua benda berbeza. Ni 6 significant figures, yang ni 1 significant figures. Okey, dan kita tengok poin yang terakhir. The digit 0 before the first non-zero digit is not a significant figures. Okey, nombor kosong di sebelum nombor yang bukan kosong tidak dikira sebagai significant figures. Contoh macam ni. 0000100. Nombor ni sebenarnya 100. Okey, nombor ni sebenarnya 100. 00 dekat depan ni tidak dikira sebagai significant figures. Kita pun tak pernah tulis macam ni. Mana ada kita tulis 0000100. Okey. Cuma yang ni lebih kepada perpuluhan lah. Contoh perpuluhan ni macam ni. 0.0000002. Okey. Ni adalah first non-zero digit. Okey, digit yang bukan kosong yang pertama. Yang ni semua tidak dikira sebagai significant figures. Jadi untuk yang ini hanya ada 1 significant figures. Tetapi kalau saya tambah kosong dekat belakang ni, jadi berapa? Kalau saya tambah kosong kat belakang jadi berapa? 2. Jadi 2. Kalau saya tambah 1 kosong lagi kat belakang jadi berapa? 3. Jadi 3. Yes, very good. Okey, macam tu Yang kat depan ni semua tak kira, dia start kira dekat the first non-zero digit dan yang kosong dekat belakang ni telah dikira sebagai significant figures. Okey, jadi itulah poin-poin tentang significant figures. Sekarang kita tengok contoh yang melibatkan soalan lah. Okey, example 1 yang ni kamu boleh ambil daripada buku teks, yang ni pun soalan direct daripada buku teks yang saya ambil. Bang, kau kawan saya. Satu. Mana ada? Ada nak cakap apa ke? Nak tanya ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Determine the number of significant figures for the numbers below. Tentukan significant figures ataupun angka bererti untuk nombor-nombor yang berikut. Okey, yang pertama mudah je ni. Okey, 2763 semuanya non-zero digit. Jadi semuanya dikira sebagai significant figures. Jadi untuk soalan A ada 4 significant figures. Okey, untuk yang A ada 4 significant figures. Untuk soalan B, okey, dia melibatkan non-zero digit yang diapit oleh 2 digit yang bukan zero. Jadi semuanya dikira sebagai significant figures. 1, 2, 3, 4. Untuk B pun ada 4 significant figures. Untuk C, okey, kosong kat sini diapit oleh 2 non-zero digit. Jadi kosong ni dikira sebagai significant figures. Yang ni ada 4 significant figures juga. Okey, simple saja. Okey, soalan D. Soalan D ni banyak jawapan. Okey, soalan D 15,000.
dia boleh jadi banyak jawapan. Dia boleh jadi 2 significant figures. Kalau soalan ni tak cakap apa-apa, dia tanya je 15,000 ada berapa significant figures? Jawapan dia ada 2 significant figures. Tapi dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4, dia boleh jadi 5 mengikut situasi yang saya akan terangkan lepas ni. Okay, situasi dia adalah apabila dia minta kita bundarkan nombor tersebut. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Tapi kalau ditanya secara general je, 15,000 ni berapa significant figures? Jawapan dia adalah 2 significant figures. Okey, kita tengok E. 0.7803. Jadi ini adalah first non-zero digit. Kosong kat depan ni tak kira. Jadi 1, 2, 3, 4. Belakang ni semua kita kira. Ada 4 significant figures juga. Okey, F. 0.0809. Kosong kat depan ni tidak dikira. 809 semuanya dikira sebagai significant figures. Maka ada 3 significant figures. Okey, soalan G. 12.051. Okey, 12 ni kena kira lah. Okay, sebab dia non-zero digit. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kosong ni dikira sebagai significant figures sebab dia diapit oleh 2 digit yang bukan kosong. Okay, jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures. Okay, soalan H. 1.2700. Okay, 00 ni adalah selepas non-zero digit dan dia adalah selepas titik perpuluhan. Maka kosong ini dikira sebagai significant figures. Jadi semua sekali dikira kat sini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 significant figures. Okey, ada apa-apa yang nak tanya ke? Tak faham ke apa ke? Boleh ke? Okey. Senyap je, kira faham dah tu Okey, kalau tak ada apa-apa saya proceed ke bahagian yang seterusnya. How do you round off a number to certain numbers of significant figures? Macam manakah kita nak membundarkan significant figures? Okay, example 2. Round off each of the following numbers to 2 significant figures. Dia suruh kita bundarkan nombor-nombor ni kepada 2 angka bererti. Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu 63,479. Okey, mula-mula sekali kita tentukan dulu yang mana significant figures yang pertama. 6 ni adalah significant figures yang pertama, 2 ni adalah significant figures yang kedua. Kita tengok 2 ni je. Okey, dia nak 2 ni sahaja. Jadi apa yang kita buat? Kita tengok yang kedua ni, kita tengok sebelah dia. Macam kita nak bundarkan macam biasalah. Kalau dia 5 ataupun lebih, maka yang ni kita kena tambah 1. Kalau dia kurang pada 5, maka yang ni kita biarkan dia dan yang belakang kita jadikan dia kosong. Jadi kita akan dapat 63,000. Yang ni akan jadi 2 significant figures. Okey. Yang kedua, B. 2476. Kita nak bundarkan kepada 2 significant figures. Sama juga macam tadi, kita tentukan 2 significant figures yang pertama, iaitu 2 dengan 4. Dua-dua ni adalah significant figures. Okay, kita tengok 4 ni, kita tengok sebelah dia. Dia dah lebih pada 5, maka kita kena tambah 1 dekat 4 ni, maka dia akan jadi 2,500. Dan ini adalah sama dengan 2 significant figures. Okey, kita tengok C. 6,953. Kita nak bundarkan kepada 2 significant figures. Okey, sama macam tadi, kita tengok 2 significant figures, 2 yang pertama, 6 dan juga 9. Okey, 9 ni kita tengok sebelah, 5. Maksudnya kita kena tambah 1 dekat sini. Yang ni bila kita tambah 1 dia akan jadi 10. Jadi kita yang ni pun kita kena tambah 1, maka dia akan jadi 7,000. Betul tak ni? Saya bundarkan jadi 7,000. Tengok ni 1, 2, tengok sebelah, yang ni 5, jadi yang ni kita kena tambah 1, jadi 10, yang ni pun kena tambah 1, jadilah 7,000. Okey, situasi kat sini. Walaupun yang ni je, kamu nampak macam yang ni significant figures, tetapi kat sini, disebabkan dia suruh bundarkan kepada 2 significant figures, maka yang ni dah jadi jawapan 2 significant figures. Walaupun kamu hanya nampak 1 sahaja significant figures-nya. Inilah situasi macam saya cakap tadi tu. Yang ni boleh jadi 1 significant figures, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4. Mengikut situasinya. Ini situasi sebab dia suruh bundarkan 2 significant figures, jadilah 2 significant figures. Contoh lagi berkenaan soalan ni yang saya bagi. 459,763. Okey, kita nak bundarkan kepada 2 significant figures juga. Okey, 459,763 ni nak bundarkan kepada 2 significant figures. Jadi ni yang pertama, ni yang kedua. Silap, tak boleh. 3 lah, 3. Okey, nak bundarkan kepada 3 significant figures. 1, 2, 3, tengok sebelah, 7. Okey, jadi yang ni kena tambah 1. Bila yang ni kena tambah 1, yang ni akan jadi 6. Maka kita akan dapat 40
460,000. Dia akan jadi macam ni. Walaupun kamu hanya nampak 4 dengan 6 saja nombor yang bukan kosong, okey, tetapi yang ni still dikira sebagai 3 significant figures. 1, 2, 3. Sebab soalan nak 3 significant figures. Okey, jelas ke benda ni? See? Okey, tak apa, nanti kamu jawab soalan, kamu akan jumpa lagi lah tentang berkaitan tentang benda ni. Okey, sekarang kita proceed ke example 3. Kita nak bundakan lagi. Okay, round off 68.79 to 3 significant figures and to 1 significant figures. Kita nak bundakan 68.79 kepada 3 significant figures dan juga kepada 1 significant figures. Okey, kita buat yang A dulu. 68.79 nak bundakan kepada 3 significant figures. Jadi kita listkan 3 significant figures yang pertama. 1, 2, 3. 7 7, tengok sebelah dia dah 9. Jadi yang ni kena tambah 1. Maka dapatlah kita 68.80. Betul ke? Betul tak 68.80? Betul tak 68.80? Betul. 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 Siapa cakap salah? Ada yang cakap salah? Okey, jawapan ni adalah salah. Jawapan ini adalah salah. Sebab apa dia salah? Sebab ada kosong kat belakang. Sebab ada kosong kat belakang. Saya cakap apa tentang kosong kat belakang ni? Kalau dia ada kosong kat belakang selepas titik perburuhan, maka yang ni dikira sebagai dikira sebagai significant figures. Jadi yang ni ada berapa significant figures ni? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Soalan nak 3 je. Betul tak? Jadi kosong dekat belakang ni jangan letak. Okey? Jadi jawapan dia akan jadi 68.8 sahaja. Jangan letak kosong dekat belakang ni. Okey, kosong tu kena buang sebab kalau kamu letak kosong, dia akan jadi 4 significant figures. Okey, jawapan dia hanyalah 68.8 sahaja. Okey, sekarang kita tengok yang kedua, kita nak bundakan kepada 1 significant figures. Okey. Kita tulis lagi sekali. 68.79. 1 significant figures. 6 je. Okey, 6 je. Tengok sebelah. Okey, tengok sebelah dia 8, maka 6 ni kena tambahkan dengan 1. Jadi jawapan dia akan jadi 70.00. Betul ke? Betul tak ni? 70.00. Salah. Sepatutnya jawapan dia apa? Apa sepatutnya jawapan dia ni kalau kita nak bundakan kepada 1 significant figures? 70 je. 70 sahaja. Okey, betul. Okey, jadi kat sini kita tengok lagi sekali ni 1 significant figures, kita nak bundakan dia, kita tengok sebelah. Okey, kita tengok sebelah. Kalau nombor ni lebih pada 5, maka yang ni kita tambah 1, yang belakang daripada benda ni semua kita jadikan dia kosong. Okey, jadi dapatlah 70.00. Tetapi macam saya cakap tadi, nombor kosong selepas titik perpuluhan dikira sebagai significant figures. Jadi tak boleh letak kosong-kosong kat belakang ni, kita hanya boleh letak 70 sahaja dan yang ini dikira sebagai 1 significant figures. Okey, jangan tulis 7 pula. Tengok, oh ni 6 dengan 8. Sini 8 tambah 1 kat sini. Takut kosong ni kira sebagai significant figures, kamu tulis 7 sahaja. Pun tak boleh ya. Salah. 68.79 bunda tiba-tiba jadi 7. Tak logik lah kan macam ni. Jadi yang ni bila bundakan jadi 70 dan yang ni dikira sebagai 1 significant figures. Okey, benda ni macam pening sikit tapi kamu akan buat latihan nanti. Berdasarkan apa yang kamu buat latihan tu, kamu akan faham dengan lebih lah. Alright, kita proceed ke example 4. Example yang terakhir. Okey, hari ni pendek je kita belajar. Lepas ni kamu buat latihan sendiri dan terus hantar dekat GC ya. Saya nak hari ni juga latihan yang kamu buat tu. Buat sikit je. Okey, example 4. Kita nak round off juga. Round off 0.008025 to 3 significant figures and 2 significant figures. Okey, 0.008025 kita nak bundakan kepada 3 significant figures. Okey, kita kena listkan dulu yang mana 3 significant figures yang pertama. Yang ni yang pertama, 8 ya. Yang ni yang kedua, yang ni yang ketiga. Jadi kita tengok 2 ni, tengok sebelah dia. Dah 5, maka 2 ni kita kena tambahkan dengan 1. Maka jawapan dia akan jadi 0.00803. Jangan pergi letak kosong dekat belakang ni ya. Ni 2, tengok sebelah ni 5, tambah je 1, yang belakang ni kita delete terus. Jangan letak kosong. Okey, sebab kalau kamu letak kosong, belakang ni akan jadi significant figures juga. Jawapan kamu akan jadi 4 significant figures, bukan 3. Okey, jadi 1, 2, 3, 2, tengok sebelah 5, tambah 1 kat sini, belakang ni kamu delete. Okey, jadilah 3 significant figures. Okey,
Tengok B. Kita nak bundakan kepada two significant figures. 0.00825. Okey, kita listkan yang mana dua significant figures yang pertama, iaitu 8 dan juga 0. Okey, 8 dan juga 0. Ini adalah dua significant figures yang pertama. Tengok 0, tengok sebelah 2. Jadi 2 ni kurang pada 5. Jadi 0 ni jangan buat apa-apa, jangan tambah 0, jangan tambah 1 ke apa ke, dan belakang ni semua kita delete. Okey, belakang ni semua kita delete. Jadi jawapan yang tinggal adalah 0.0080. Yang ni dikira sebagai two significant figures. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, Boleh, cikgu. alhamdulillah. Kalau boleh faham, lepas ni saya nak kamu buat latihan lah. Ini je kita nak belajar hari ni. Saya tak mau sambung standard form lagi, nanti kamu pening. Standard form kita akan masuk minggu hadapan lah. Jadi hari ini, latihan ini saya telah letakkan dekat kamu punya GC. Okey, dekat buku teks form 3, muka surat 34 dan juga 36. Saya dah letak juga kopi dekat GC kamu. Tolong selesaikan semua soalan ni. Hari ini juga masa kamu sangat banyak. Tolong siapkan, snap gambar dan hantar balik dekat GC. Okey, clear? Cikgu. Alright, itu saja untuk hari ini. Sebelum kamu tinggalkan Zoom ini, tolong pastikan link kehadiran telah kamu isi. Siapa yang tak isi nanti takut tidak dikira sebagai hadir. Jadi tolong pastikan kamu isi. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh leave dan terus buat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.